Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan terangkan tentang presentation internship. Jadi, untuk introduction, nama saya Muhammad Atis Hafiz bin Syafrizal, nombor matrik AA210840 dan company yang saya intern adalah Attack Shah Alam, bermula dari 28 Oktober 2023 hinggalah 11 Januari 2024. Jadi seterusnya saya akan menerangkan tentang latar belakang. Jadi latar belakang Attack Shah Alam merupakan salah sebuah institusi latihan di bawah Jabatan Tenaga Manusia yang ditubuhkan bagi membangun tenaga kerja mahir yang kompeten melalui latihan berteknologi tinggi seiring wawasan kerajaan untuk menjadi sebuah negara maju menjelang 2020 melalui rancangan Malaysia ke-7 RMK-7. Attack Shah Alam dibina di kawasan perindustrian Bukit Kemuning di atas tapak seluas 40 ekar dan telah siap pembinaan sepenuhnya pada tahun 2000. Pada Julai 2001, Attack Shah Alam telah memulakan operasi dengan membuat pengambilan pelajar seramai 107 orang. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi selaku Timbalan Perdana Menteri pada masa itu telah merasmikan Attack Shah Alam pada 11 Januari 2003. Selain daripada itu, melalui program Malaysia Japan Automotive Industry Cooperation (MAJAICO) yang merupakan inisiatif di bawah Perjanjian Kerjasama Ekonomi Malaysia Jepun yang ditandatangani pada Julai 2006. JTM dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan projek MAJAICO B iaitu kerjasama di antara Kementerian Sumber Manusia KSM dan Japan Project MAJAICO B iaitu kerjasama di antara Kementerian Sumber Manusia KSM dan Japan External Trade Organization JETRO. Program MAJAICO B yang dijalankan oleh JTM dan Nissan ini bertujuan menjalankan aktiviti latihan kepada pesyarah di institusi latihan serta memperluaskan kemahiran sedia ada ke tahap yang lebih tinggi untuk melatih tenaga kerja industri. Sehingga Disember 2018, Attack Shah Alam telah mengeluarkan seramai 4,672 orang graduan dalam pelbagai bidang kemahiran termasuk kimpalan, pembuatan, jaminan kualiti, komputer, penyejuk bekuan, penyaman udara, mekatronik, elektronik dan elektrik kuasa dan penyelenggaraan kapal terbang. Para graduate lapasan Attack Shah Alam telah memasuki pasaran industri bukan sahaja di dalam malahan di luar negara. Seterusnya kita akan pergi kepada skop kerja. Jadi di Attack Shah Alam saya mempunyai pelbagai skop kerja yang perlu dilakukan, tetapi ini adalah main skop kerja yang selalu saya lakukan pada hari-harian. So yang pertama adalah melakukan penyelenggaraan feeder pillar, yang kedua adalah melakukan penyambungan underground cable, yang ketiga adalah melakukan standby genset dan keempat adalah melakukan overhead dan yang kelima adalah mengambil alih perhimpunan pagi dan mengambil attendance para pelajar. Jadi adalah tugas utama saya adalah feeder pillar, di mana feeder pillar kami akan melakukan penyelenggaraan kepada RMU ataupun melakukan pada VCB. Jadi kita akan melihat adakah di situ ada mempunyai voltage dan jika mempunyai masalah kita akan membuatkan perbaikan untuk membaiki ataupun menyelenggara feeder pillar ataupun PPU. Jadi yang kedua adalah underground cable. Jadi underground cable ini adalah kita perlu melakukan pemasangan kabel di bawah tanah, di mana proses yang semestinya kita perlu lakukan adalah melihat adakah mematikan bekalan Swiss dan melihat adakah dan melakukan semakan semula di mana di tempat tersebut masih ada bekalan ataupun tidak ada bekalan. Dan cara untuk melihat ataupun memastikan tempat tersebut tiada bekalan, kita mestilah menggunakan voltmeter ataupun insulation tester untuk memastikan tiada bekalan tersebut. Jadi seterusnya adalah untuk menanamkan kabel. Jadi kita perlu melakukan lubang yang sepanjang dalam, kita kena lihat berapa panjang yang kita inginkan, lalu kita tanamkan kabel tersebut dan setelah memasukkan kabel, kita untuk menyampaikan kepada atas, kita kena letaklah bahagian besi supaya kabel tersebut dapat berdiri dengan tegak. Dan selepas itu kita melakukan penyambungan kepada kabel, penyambungan kepada tiang kabel supaya supply dapat dihantar. Genset yang kita belajar mempunyai dua genset, iaitu genset standby manual ataupun genset auto, iaitu standby genset. Jadi dalam genset ini kami mempelajari cara untuk menghidupkan genset dan cara untuk memeriksa kawalan keselamatan sebelum memasuki bilik sistem, dan selepas memasuki bilik sistem apa yang perlu kami lakukan, dan proses yang sama juga dilakukan untuk memasuki bilik genset, di mana kena melihat pengudaraan, pencahayaan, tingkah getah, kebersihan
dan schematic diagram serta pemadam api. Jadi apabila semuanya telah baik, kita akan masuk balik kepada bilik sistem untuk menghidupkan kita punya genset di mana kita nak standby ataupun kita nak dalam sedia ataupun terus masuk ataupun manual atau auto punya mode. Jadi selepas kita dah hidupkan, kita akan masuk balik kepada bilik genset untuk cek adakah ada kebocoran ataupun ada masalah di dalam genset, dan kita balik pula kepada bilik sistem untuk kita naikkan 20 kilo kVA dan juga memastikan power factor kita tidak jatuh. Dan setelah habis tu kita melakukan proses pematian genset semula. Jadi seterusnya adalah overhead, di mana kalau perasan tadi di underground cable, selepas kita telah memasangkan kabel kita di dalam tanah, jadi kita perlulah melakukan penyambungan kabel di bahagian overhead ini. Jadi di bahagian overhead inilah akan kita lakukan sambungan kepada tiang elektrik supaya bekalan dapatlah dihasilkan ataupun dapat dialirkan kepada pengguna. Dan akhir sekali adalah kerja saya pada pagi adalah untuk mengambil alih perhimpunan melalui bacaan doa. Lepas selain itu melakukan senam aerobik dan juga melakukan lompat bintang. Jadi ini adalah rutin harian ataupun benda yang perlu dilakukan setiap hari supaya semua orang di sini akan lebih bersemangat dan lebih cergas untuk melakukan kerja. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih.